Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita dalam channel Cikgu Fairuzah. Hari ini Cikgu akan berkongsi dengan anda subjek perniagaan XPM bab 1 tingkatan 5. Masih lagi dalam topik bab pengurusan sumber manusia. Anda dah bersedia untuk belajar? Jom kita tengok perkongsian Cikgu. Cikgu akan berkongsi tentang kebolehkerjaan bab 1 pengurusan sumber manusia tingkatan 5. Kebolehkerjaan. Apa yang dimaksudkan dengan kebolehkerjaan ini? Okey, kebolehkerjaan merupakan kemahiran atau kebolehan yang dimiliki oleh pekerja. Okey, ia membuatkan bakal majikan berminat untuk menawarkan pekerjaan tersebut kepada pekerja kerana ada kemahiran dan kebolehan. Okey, apakah kemahiran kebolehkerjaan yang diperlukan oleh seseorang pekerja? Yang pertama, pekerja mesti ada kemahiran berkomunikasi. Boleh bercakap, boleh berinteraksi dengan individu lain. Okey, terutamanya kalau dia tawaran kerja tersebut bahagian marketing, bahagian jualan, bahagian nak berinteraksi dengan pelanggan. Macam mana kalau tak tahu berkomunikasi? Mesti tahu berkomunikasi dengan baik dan berkesan supaya dapat menarik minat customer kepada syarikat tersebut. Okey. Kemahiran yang kedua ialah dapat kerja berpasukan. Boleh tim, boleh bekerjasama, boleh berkolaborasi bersama-sama dengan pekerja lain. Bukanlah sebagai Lone Ranger semata-mata. Boleh kerja dengan orang lain sama, buat sama-sama. Okey. Seterusnya, pekerja yang mempunyai kemahiran penyelesaian masalah, dapat mencari solusi, dapat mencari penyelesaian dengan baik sekiranya wujud sesuatu masalah. Kan dapat membantu syarikat membaiki apa kekurangan tersebut. Okey, itu kemahiran yang diperlukan oleh majikan. Okey, seterusnya kemahiran kebolehkerjaan yang majikan suka ialah ada inisiatif dan keusahawanan. Sikap tu ada dalam diri pekerja tersebut. Ada inisiatif nak buat macam mana. Kalau tak boleh buat macam ni, dia ada cari solution lain. Dia ada semangat keusahawanan, boleh memberi idea yang membantu dan menjana syarikat menjadi syarikat yang lebih membangun dengan baik, dengan maju. Okey. Pekerja yang mempunyai kemahiran kebolehkerjaan dalam merancang dan menguruskan diri, ada perancangan dan menguruskan diri juga majikan suka. Okey, seperti dapat ada susun atur, lebih tersusun, lebih terorganize. Jadi disuka. Okey, seterusnya pekerja yang mempunyai kemahiran penggunaan teknologi terkini. Dia tahu menggunakan gadget-gadget, aplikasi komputer ataupun telefon, nak guna PowerPoint macam mana, nak gunakan telefon ni macam mana, okey, nak gunakan Google Slide ni macam mana. Jadi pekerja tahu benda tu, majikan lebih berminat kepada pekerja yang ada kemahiran tersebut. Okey, dan seterusnya ada keupayaan pembelajaran, fast learning. Jadi dia tak tahu, tapi dia bersungguh nak belajar supaya dia tahu. Dan akhirnya dia tahu kerana dia ada usaha di situ. Okey. Alright, seterusnya kenapa perlu ada kemahiran kebolehkerjaan ini? Okey, keperluan dia yang pertama, keperluan kemahiran kebolehkerjaan ini yang pertama, untuk dapat kemahiran tersebut mesti ada kelayakan yang sesuai. Kelayak yang sesuai, contohnya ada SPM ke, sijil ke, diploma ke, sijil kemahiran Malaysia ke, degree ke dan sebagainya, mengikut keperluan syarikat. Contohnya syarikat perlukan technician. Technician tu paling tidak dia nak SKM level 4. Jadi kalau kamu ada kelayakan tersebut, kamu dapat isi kekosongan jawatan tersebut. Okey, dan untuk dapat jawatan tersebut, nak tengok kelayakan kamu sesuai atau tidak, dia akan berikan ujian dan juga temuduga. Okey, dari situ dia dapat buat penilaian sama ada kelayakan kamu sesuai ataupun tidak. Okey, seterusnya
Yang kedua, keperluan yang kedua dalam untuk mendapat kemahiran ini, mesti ada pengalaman. Okey. Bila ada pengalaman, pekerja yang mempunyai pengalaman, dia lebih jimatkan masa kerana pekerja itu lebih terlatih, kreatif dan secara tak langsung dapat jimatkan kos latihan pekerja. Dah lah tadi dah jimatkan masa, dapat menyiapkan sesuatu dengan cepat. Dia juga dapat jimatkan kos latihan pekerja. Sudah tentu individu yang mempunyai pekerja yang mempunyai pengalaman ini dapat menarik minat majikan untuk memilihnya bekerja di dalam syarikat tersebut. Okey. Yang seterusnya, yang ketiga, kemahiran pekerja yang diperlukan ialah berpengetahuan tentang produk dan perkhidmatan. Mesti tahu produk apa yang dia nak jual, perkhidmatan apa yang dia nak tawarkan. Secara tak langsung, bila dia tahu, jadi dia dapat mewujudkan pemasaran yang berkesan. Okey, sebab pengguna lebih berkeyakinan dan percaya kepada pekerja tersebut. Contohnya, terutamanya bahagian marketing. Sebab dia direct terus kepada pengguna. Jadi bila pengguna tanya, dia boleh jawab dengan baik. Jadi pengguna akan lebih yakin dan percaya apa yang dikatakan. Sebab tengok dia pun cakap pun confident kan. Benda dia ada pengetahuan. Okey. Pengetahuan terhadap produk dan perkhidmatan tersebut. Okey. Yang keempat, berpengalaman dalam industri tertentu. Contohnya berpengalaman dalam bidang yang berkaitan. Contohnya dia pernah kerja dengan syarikat Pro2, dia nak pindah masuk, nak interview syarikat Proton. Kan Pro2 tu buat kereta, Proton tu pun buat kereta. Jadi dalam bidang yang sama. Jadi pengalaman dalam industri tertentu. Dia dah terlatih, dah berpengetahuan dan secara tak langsung dapat memberikan perkhidmatan yang terbaik. Okey, seterusnya, yang kelima, keberkesanan mencapai sasaran individu dan pasukan ataupun jabatan. Okey, macam mana dia nak capai sasaran dengan memberi komitmen dan daya usaha kerja yang positif. Secara tak langsung dapat mewujudkan kerja yang baik dan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh syarikat. Okey, habis bab kebolehkerjaan. Sekarang kita tengok pula struktur organisasi perniagaan. Okey. Struktur organisasi perniagaan ini disediakan untuk pembahagian tugas dan tanggungjawab setiap pekerja. Okey. Struktur organisasi ada 5. Iaitu struktur organisasi berdasarkan fungsi, struktur organisasi berdasarkan produk, struktur organisasi berdasarkan wilayah ataupun geografi, struktur organisasi berdasarkan pelanggan dan struktur organisasi berdasarkan metrik. Okey, 5. Fungsi, produk, wilayah atau geografi, pelanggan dan metrik. Okey, kita tengok kelima-limanya ni. Okey, yang pertama, struktur organisasi berdasarkan fungsi selalunya dibuat oleh syarikat. Banyak syarikat buat berdasarkan fungsi ni sebab dia mudah dibentuk dan dipraktiskan. Okey, kerana diikut kemahiran dan kepakaran fungsi tertentu. Okey, contoh fungsi yang utamalah yang ada 11 tu. Okey, pemasaran, kewangan, sumber manusia, HR, pengeluaran, jualan, R&D, ICT dan sebagainya. Dia ada departmen-departmen tertentu. Itu berdasarkan fungsian. Yang kedua, struktur organisasi berdasarkan produk. Iaitu ni biasanya dilaksanakan oleh perniagaan berskala besar sebab dikeluarkan pelbagai jenis produk. Okey. Susun atau pekerjanya mengikut pengalaman, pengetahuan, kemahiran, kepakaran, penghasilan produk tertentu. Okey, contohnya ada tim produk A, tim produk B, tim produk C. Okey, contohnya macam cikgu bagi Nestle. Nestle dia keluarkan macam-macam produk kan. Ada Maggi, ada Milo. Jadi ada tim Maggi, ada tim Milo. Milo tu dia tak akan pergi kacau tim Maggi. Maggi tak akan sibuk di dalam tim Milo. Mereka buat produk dia sahaja. Itu berdasarkan produk. Mesti syarikat berskala besar ada
pelbagai jenis produk. Ingat tadi, fungsi tadi, tugasan, departmen mana ikut fungsian, produk, ada pelbagai jenis produk. Okey, yang ketiga, struktur organisasi berdasarkan wilayah ataupun geografi. Ini senang nak ingat, kawasan pasaran. Fokus syarikat pada kawasan pasaran tersebut. Contohnya ada bahagian timur, ada tim handle bahagian barat, ada bahagian utara, ada bahagian selatan, ada bahagian tim Sabah Sarawak. Okey, berdasarkan lokasi kawasan pasaran fokus syarikat. Okey. Yang keempat, struktur organisasi berdasarkan pelanggan, iaitu berdasarkan keperluan dan kehendak pelanggan, pengguna. Kebiasaannya kalau yang struktur organisasi berdasarkan pelanggan ni adalah bidang perkhidmatan lah, yang banyak memberi offer, memberi tawaran perkhidmatan kepada pengguna. Okey, penempatan pekerja berdasarkan kepakaran mengikut jenis perkhidmatan yang ditawarkan. Okey, contohnya tim A bahagian kaunter, dia jaga bahagian kaunter. Tim B dijaga bahagian khidmat nasihat pelaburan. Tim C dia jaga bahagian pinjaman. Ini biasa kamu nampak perkhidmatan ni dalam contohnya bank. Kalau pergi bank kan, nak pergi buat pinjaman, dia ada kaunter di sendiri. Kamu nak insurans, dia ada kaunter di sendiri. Dia nak bahagian urusan kad, dia ada kaunter di sendiri. Dia tak campur, dia uruskan itu sahaja berdasarkan keperluan dan kehendak pelanggan. Okey, boleh? Alright, seterusnya yang terakhir, struktur organisasi berdasarkan metrik. Okey, ataupun nama lainnya sistem berbilang arahan. Sistem berbilang arahan. Okey, dia kombinasi dua jenis struktur organisasi. Maksudnya daripada 4 tadi, fungsi, produk, wilayah atau geografi, okey, dan juga pelanggan, daripada 4 ni digabungkan jadi metrik. Contohnya struktur organisasi fungsi bergabung dengan struktur organisasi produk, ataupun struktur organisasi produk bergabung dengan struktur organisasi wilayah atau geografi. Jadi oleh kerana ada dua sektor yang bergabung tadi, maka dia dikenali sebagai struktur organisasi berdasarkan metrik. Okey, boleh faham? Mudah? Senang je kan? Okey, baik. Sampailah masa untuk segmen pengukuhan. Anda sudah bersedia? Okey, baik. Jom kita tengok. Okey, yang pertama, maklumat berikut berkaitan dengan satu temuduga antara pengurus sumber manusia dan Encik Arif. Encik Arif iaitu seorang calon jawatan pengurus pengeluaran sebuah pengeluarkan kereta. Pengurus. Boleh saya tahu bidang kelulusan anda? Saya mempunyai ijazah kejuruteraan mekanikal dengan pengkhususan dalam bidang automotif. Sila terangkan kerja anda sebelum ini. Saya pernah bekerja sebagai jurutera automotif di sebuah syarikat pengeluaran kereta di Jepun selama 10 tahun. Antara tugas dan aktiviti yang pernah saya lakukan ialah mereka bentuk pelbagai model kenderaan ringan dan berat serta menjalankan penyelidikan dalam mereka cipta enjin baharu. Jelaskan dua keperluan kemahiran kebolehkerjaan yang ada pada Encik Arif. 8 markah. 8 markah. Jadi maksudnya dia tanya dua kemahiran kebolehkerjaan yang Encik Arif perlu ada. Dia nak 2 saja tapi dia bagi 8 markah. Jadi maksudnya satu kemahiran akan perlukan 4 markah. Jadi macam mana kamu nak buat 4 markah tersebut? Jadi macam ni lah. Jangan lupa kalau ada stimulus macam ni, ada kes macam ni, kamu kena masukkan watak dan perwatakan tersebut dalam jawapan anda. Contohnya dalam cerita ini dia cakap Encik Arif. Jadi dalam jawapan anda mesti ada perkataan Encik Arif. Sebab kena masukkan watak tersebut di dalam jawapan anda. Bermaksud anda faham cerita yang diberikan. Encik Arif mempunyai kelayakan yang bersesuaian. 1 markah. Majikan akan mengambil pekerja berdasarkan kelayakan mengikut keperluan kerja dan deskripsi tugas. Itu kamu terangkan, huraikan
maksud kelayakan yang sesuai tadi tu. Okey, masukkanlah dah 2 markah kat situ. Okey, Encik Arif mempunyai ijazah kejuruteraan mekanikal dengan pengkhususan dalam bidang otomotif. Ada dalam petikan. Kan? Itu ambil je tadi dalam petikan tadi, masukkan dalam jawapan ini. Dah dapat 3 markah. Okey, markah yang keempat macam mana nak dapat? Kamu jelaskan balik. Okey, apa pentingnya ada ijazah tadi? Okey, hal ini dapat menjamin calon layak untuk melaksanakan tugas mengikut deskripsi tugas yang ditetapkan oleh kilang kereta. Dah 4 markah kat situ. Mudah kan? Okey, jadi baru 4. 4 lagi macam mana? Okey, 4 lagi. Pilih satu lagi kemahiran yang sesuai untuk Encik Arif, iaitu Encik Arif mempunyai pengalaman dalam industri tertentu. Cikgu, tadi ada pengalaman dalam industri tertentu. Ada 2 pengalaman. Okey, satu pengalaman ni umum. Umum saja. Tapi berdasarkan cerita ini, Encik Arif dia pernah kerja dengan kilang kereta kan? Dan sekarang dia datang interview untuk kilang kereta juga. Jadi better guna yang ini, lebih bersesuaian dan lebih tepat, iaitu berpengalaman dalam industri tertentu. Okey, maksudnya pengalaman dalam bidang kerja yang berkaitan membolehkan pekerja melaksanakan tugas yang diberikan dengan baik. Okey, salin balik yang daripada petikan tadi. Encik Arif pernah bekerja sebagai jurutera automotif selama 10 tahun di Jepun dan terlibat dalam reka bentuk pelbagai jenis kenderaan dan juga menjalankan penyelidikan dalam reka cipta enjin baharu. Okey, itu dalam petikan ada. Dah dapat 3 markah kat situ. Yang terakhir, kenapa pengalaman itu penting? Sebab pengalaman penting untuk menjalankan tugas sebagai pengurus pengeluaran kilang secara lebih cekap dan berkesan serta mampu mencapai matlamat perniagaan. Kamu bagi jawapan macam tu. Dah cukup 8 markah untuk anda. Okey? Mudah kan? Baik. Kita tengok satu lagi contoh soalan yang berkaitan dengan topik kita hari ini. Okey? Maklumat berikut berkaitan dengan Encik Jamil. Okey, Encik Jamil memulakan perniagaan kilang kasut Easy Wear Sdn Bhd pada tahun 2009 dan memegang jawatan sebagai pengurus besar. Okey, kilang kasutnya hanya mengeluarkan kasut sekolah dan keluarannya dipasarkan di seluruh negara. Itu pada tahun 2009. Pada tahun 2019, setelah perniagaannya maju dalam pengeluaran kasut sekolah, Encik Jamil mengambil keputusan untuk menghasilkan kasut sukan, kasut wanita, kasut lelaki dan kasut kanak-kanak. Dah ada pelbagai produk di situ. Apakah struktur organisasi yang paling sesuai bagi perniagaan Encik Jamil tahun 2009 dan tahun 2019? Dah bagi dah clue tadi tu kan. Okey, mula tahun 2009 dikeluarkan kasut sukan kasut sekolah saja. Yang 2019 macam-macam produk dikeluarkan. Okey, yang pertama kita tengok. Pada tahun 2009, struktur organisasi yang sesuai untuk syarikat Encik Jamil ni pada tahun 2009 ialah struktur organisasi berdasarkan fungsi. Kerana okey, kat situ dah 1 markah. Kerana disediakan mengikut kemahiran dan kepakaran fungsi tertentu. 2 markah. Okey, dia kata lakarkan. Okey, sebab apa tadi? Macam mana kamu boleh tahu dia fungsi? Sebab dia bagi tahu Encik Jamil pengurus besar. Kan? Pengurus besar itu fungsian. Fungsian utama tu bahagian pentadbiran Okey, jadi pengurus besar Encik Jamil. Bawah Encik Jamil tu ada pengurus pemasaran, pengurus pengeluaran, pengurus kewangan dan pengurus sumber manusia. Okey, tu boleh untuk tahun 2009. Untuk 2019 pula, key point dia ialah dia buat macam-macam kasut tadi kan. Jadi struktur organisasi yang sesuai berdasarkan produk pada tahun 2019. Kenapa? Kerana syarikat perniagaan telah berskala besar dengan mengeluarkan pelbagai jenis produk. Itu dia punya key point dia. Okey, jadi kamu lakarkanlah. Pengurus besar dia masih lagi Encik Jamil, tapi bawah dia dah tukar. Tadi pengurus pemasaran lah, pengurus sumber manusia lah. Okey, kali ni dah jadi berdasarkan produk, dia berdasarkan tim yang dibuat. Okey, contohnya pengurus kasut sekolah, pengurus kasut sukan, pengurus kasut wanita, pengurus kasut lelaki dan pengurus kasut kanak-kanak. Mudah kan? Tak susah pun.
Okey, jadi tamatlah perkongsian cikgu pada hari ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Jangan lupa untuk mengikuti lagi channel Cikgu Fairuza. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Cikgu Fairuza agar dapat kamu mengikuti lagi video-video pembelajaran dan perkongsian cikgu pada masa akan datang. Jumpa lagi pada perkongsian akan datang. Bye.